Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Borneo bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Jangan kerana politik hak Sarawak beli vaksin dinafi, kata Masing. JPBN akan menilai semula tata cara kemasukan ke Sarawak. Tiada kompaun jika dine-in di restoran di Kota Kinabalu. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James jemput Masing sekali lagi membangkitkan kemampuan kerajaan negeri itu untuk mendapatkan vaksin sendiri. Kata Masing, Sarawak ada wang untuk membeli vaksin. Beliau berharap isu politik jangan dijadikan faktor kerajaan pusat menyekat hasrat Sarawak ini. Masing berkata demikian menerusi satu kenyataan hari ini. Tegasnya, isu politik tidak sepatutnya jadi penyebab kerajaan pusat untuk tidak menjamin keselamatan rakyat Sarawak semasa COVID-19. Masing yang juga adun balih pada masa sama gembira dengan program imunisasi di kawasan terpencil di Hulu Tasik Empangan Hidroelektrik Bakun. Dalam tempoh 2 hari, 80 penduduk di kawasan terpencil itu telah divaksin. Ujar Masing jika apa yang ditunjukkan pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Bakun itu adalah gambaran yang sama di kawasan lain, sasaran mencapai imuniti kelompok menjelang Ogos mampu dicapai dengan syarat kerajaan pusat membekalkan vaksin seperti yang mereka telah janjikan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS akan menilai semula tata cara kemasukan ke Sarawak. Penilaian dibuat bersama Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dari semasa ke semasa berdasarkan perkembangan situasi COVID-19 di dalam dan luar negara. Langkah ini amat penting terutamanya dengan kes tempatan virus SARS-CoV varian Delta yang dikesan di 10 negeri dan wilayah persekutuan. Pengerusi JPBNS Datuk Ahmad Douglas Ugahambas sebelum ini berkata tiada jangkitan kes tempatan COVID-19 varian Delta dilaporkan di Sarawak setakat ini. Beberapa hari lalu, JPBNS memaklumkan individu ke Sarawak dari Semenanjung dan Labuan perlu membuat ujian calitan RT-PCR COVID-19 3 hari sebelum kemasukan. JPBNS turut melarang kemasukan individu yang mempunyai sejarah berada di Labuan dalam tempoh 21 hari ke Sarawak. Ini bagi mencegah kemasukan kes positif ke Sarawak dan mengurangkan risiko jangkitan kepada kaki tangan di lapangan terbang serta penumpang dan kru dalam pesawat yang sama. 365 kes positif dilaporkan di Sarawak menjadikan jumlah keseluruhan negeri itu kepada 66,561 kes setakat ini. Sementara 228 kes dicatatkan di Sabah menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 70,457 kes. Manakala Labuan melaporkan pertambahan 75 kes dengan jumlah keseluruhan 8,612 kes. Dan seterusnya, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK tidak akan mengeluarkan sebarang kompaun terhadap individu yang terlibat dalam aktiviti dine-in di restoran dan premis menjual makanan di sini. Perkara itu disahkan Datuk Bandar Kota Kinabalu Nur Liza Alip ketika dihubungi Astro Awani hari ini. Jelasnya keputusan itu selari dengan pengumuman Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor pada 28 Jun lalu yang membenarkan lebih banyak perniagaan di negeri itu beroperasi. Antara lain, Haji Jin turut mengumumkan kelonggaran prosedur operasi standard SOP melibatkan beberapa sektor dan aktiviti sosial serta ekonomi sempena pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 1. Bagaimanapun SOP mengenainya mencetuskan kekeliruan ramai. Ia disusuli teguran daripada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mengingatkan kerajaan negeri untuk tidak melonggarkan SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Jurucakap COVID-19 Sabah Datuk Seri Masidi Manjun dalam satu kenyataannya baru-baru ini mendedahkan permohonan SOP negeri telah dihantar kepada Kerajaan Persekutuan untuk perwataan. Sementara itu, disandarkan pasukan pemantau prosedur operasi standard SOP akan terus melakukan rondaan bagi memastikan orang ramai terus patuh kepada SOP yang digariskan. Tujuan pasukan penguatkuasaan ini membuat rondaan atau diwujudkan bukan untuk semata-mata memberi kompaun dan saman kepada pihak tuan-tuan, tetapi lebih daripada itu ialah kami bekerjasama dengan tuan-tuan, membantu tuan-tuan memastikan permis tuan-tuan selamat dan kita semua selamat, termasuklah kita dapat mengesan siapakah pengunjung kita dan apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil apabila
kita dapati ada pengunjung kita itu yang berisiko tinggi. Usah bimbang, kapasiti kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Sarawak mencukupi untuk melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Jaminan itu dinyatakan sendiri Pengarah Kesihatan Sarawak Datuk Dr. Muhammad Sapian Muhammad. Cukup kalau kita tengok sebab tu kata tadi untuk membuat vaksinasi ya di PPV di semua PV selain daripada petugas KKM ada juga petugas-petugas yang selain KKM, sama ada daripada agensi-agensi kerajaan ataupun daripada volunteers ya yang mereka yang bukan daripada agensi kerajaan. Jelasnya, selain petugas kesihatan KKM, sukarelawan dan kaki tangan agensi kerajaan juga banyak memainkan peranan memberikan vaksin sehingga 65,000 dos sehari seluruh negeri. Mereka termasuk golongan doktor dan jururawat yang bersara juga mengurangkan beban KKM dari segi tenaga kerja. Dan setakat ini alhamdulillah semuanya teratur, semua cukup, dan sebab itu saya kata tadi kita dapat memberikan vaksinasi lebih kurang 60 hingga 65,000 kita punya target. Sebab kita ada cukup petugas untuk menjalankan kerja-kerja ni. Setakat ini, Sarawak mempunyai 285 buah PPV statik tidak termasuk pasukan outreach di kawasan pedalaman. Beliau berkata demikian selepas melawat PPV SJKC Chung Hua Pending bersama Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian pada Ahad. Sarawak tidak terburu-buru untuk pertukaran status ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara. Malah akur dengan sebarang ketetapan yang ditetapkan, Majlis Keselamatan Negara MKN berhubung perkara berkenaan. Pengerusi JPBN Sarawak Datuk Amar Douglas Ugahambas bagaimanapun berharap penilaian MKN perlulah dibuat berdasarkan keadaan geografi negeri itu. Jelas Ugah saiz Sarawak secara keseluruhan menyamai Semenanjung Malaysia. Justru beliau meminta kerajaan pusat menilai Sarawak berdasarkan jumlah kes positif. Mengenai pemvaksinan, Sarawak kata Ugah sedang menunggu ketibaan vaksin CanSino yang dijangka tiba pada pertengahan ataupun penghujung Julai seperti dijanjikan kerajaan pusat. Vaksin ini akan digunakan bagi memperluas proses vaksinasi ke kawasan pedalaman dan terpencil. Sarawak ketika ini menyasarkan proses vaksinasi sebanyak 70,000 dos sehari. Kerajaan Negeri Sarawak akan memulakan vaksinasi kepada kumpulan sasar bagi menghalang merebaknya COVID-19 seperti yang terjadi dalam kluster Semuja. Antara lokasi sasaran, depo tahanan imigresen dan lokap yang menyaksikan beberapa kes positif direkodkan. Penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, langkah ini perlu disegerakan kerana ia menjejaskan usaha kerajaan membuka kembali sektor perniagaan selain menjejaskan aktiviti masyarakat. We still have at-risk population, at-risk population such as, the security guard, and you see there the cluster there, the depot still positive again. The lockout still positive again, and these are what we call at-risk population, the cleaners, So we hopefully that we start targeting all these people as well, because it will affect our opening up policy, it will affect our community activities, and that's why we start zooming in all these targeted group now. Dr. Sim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berharap pandemik ini akan dapat dibendung apabila seluruh komuniti di Sarawak telah menerima 2 dos vaksin. Untuk rekod, kluster Semuja yang telah tamat pada 8 Mei lepas kembali aktif. Kluster ini melibatkan depo tahanan imigresen Semuja di Serian. Ia bermula dengan 6 kes positif dalam kalangan orang kena tahan OKT, warga negara Pakistan yang disaring di fasiliti swasta untuk tujuan penghantaran pulang ke negara asal pada 1 Julai lalu. Sementara itu, 107 penduduk di flat KMC Padungan dihantar ke pusat pemberian vaksin PPV Klinik Kesihatan Tanah Putih menggunakan bas percuma disediakan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Inisiatif ini bagi membantu penduduk, terutamanya warga emas yang tidak mempunyai kenderaan untuk ke pusat vaksinasi. Today will be the last one for us. The balance of this 12 of them or 11 of them, they will be going on buses to go to Tanah Putih for their vaccination. So hopefully we'll be able to finish those. All those have been registered
to have full vaccination in this KMC area. So I think the balance is not much now. Those are below 40. Okay, they are below 40, so I'm sure they will be able to go to the vaccination center themselves. Dan ini pula nasihat Adun Kakus Datuk John Siki Tayai kepada mereka yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Lengkap 2 dos vaksin tidak bermakna anda kebal daripada dijangkiti virus pembunuh itu. Terus amalkan SOP dan tidak mengadakan aktiviti sosial pada waktu ini. Sudah kita bejek ke terubah ya. Dalam kena 3 minggu dah, anda membayar diri lalu terus bisi perih tu buah tua. Nanti tua aja tadi kok kita udah bejek. Lalu tadi nadai buah lagi, nadai berkena kemas mulai membangun diri, udahnya tadi lagi segap-segap berjalan kulu kili. Ya, udahnya tua tadi lagi namanya nak mesti kita rempu. Lepas bajak ke terubah tadi orang masuk ke penyakit dengan ke tubuh kita ya. Ngalanya maya tubuh kita ke pembantu yang lemah sebenarnya Muhammad. Beliau pada masa sama mengingatkan golongan ibu bapa yang telah divaksin untuk sentiasa melindungi anak-anak 17 tahun ke bawah yang belum divaksin. Sudah kita ke cukup 18 tahun ke atas. Maka ni ku anak ucuk kita ini. Dia kira baru 17 18 tahun. Benar silapnya berjaya. Banyak orang kita jaga kita ini. Maka silap kami mengingat. Kemana silap berjaya. Benar mau kita ini. Jadi kita juga mesti jaga silap kemitnya. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP kepada wakil di 9 rumah panjang di Rumah Ukih Muput Tatau untuk pembangunan dan baik pulih infrastruktur asas di rumah panjang berkenaan. Kami terseksa, tiada pendapatan, terpaksa jual aset dan buat pinjaman. Demikian luahan salah seorang pemain industri pelancongan di Sandakan, Johnny Lim. Sejak Mac tahun lalu, mereka tidak beroperasi hingga memaksa 90% pekerja terpaksa cuti tanpa gaji selain berhenti sendiri. Sepanjang tempoh itu, beberapa bas dan bot terpaksa dijual selain bergantung dengan duit simpanan serta pinjaman bank demi kelangsungan hidup. Kami juga ada meminjam pinjaman daripada bank menerusi program kerajaan yang diumumkan pada tahun lalu di mana kami dapat meminjam sedikit duit untuk menampung keadaan kami, tapi itu pun mau habis sudah sebab keadaan yang sangat susah sekarang dan kami terpaksa juga menjual aset-aset kami seperti bas besar kami ataupun van ataupun boat dan itu engine boat. Selain itu, dia berharap subsidi melancong harian DTS yang pernah diberikan Kerajaan Negeri Sabah dapat diperbaiki. Katanya melalui inisiatif itu, syarikat agensi pelancongan boleh menuntut subsidi RM50 untuk seorang pelancong yang membeli pakej mereka. Jadi kami berharap kalau boleh dipertimbangkan, mungkin boleh naikkan kadar 50 seorang kepada kadar yang lebih tinggi, contohnya mungkin RM75 ataupun 100 seorang. Sementara itu, seorang lagi pengusaha resort di Sandakan mengalami nasib yang sama. Bebanan pinjaman menghimpit dirinya walaupun belum terfikir mahu menjual aset yang ada. Ini kerana dia masih memiliki simpanan dan dalam masa yang sama, dia turut mengambil pinjaman khas ditawarkan kerajaan sebanyak RM1 juta pada awal Perintah Kawalan Pergerakan PKP pertama dulu. Belum lagi. Syarikat kita pertama ni memang dari dulu pun memang very careful lah. Duit yang kita dapat untung punya tidak sekali pakai habis. Ada juga saving. Kedua itu, yang moratorium kerjaan bagi punya pertama kali yang 2020 itu, ada bagi special package, special loan sampai jumlah 1 juta. Nah, kita ada drawdown itu 1 juta, ada pakai itu. Baiklah, dengan itu sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.